بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah kita sambung kitab kita. Kita baca matlaq dulu. Kita baca matlaqul batrain dulu, kitab muamalat. Kemudian kita mula kitab baru, Bahjatul Mardiyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan ketiganya daripada 5 syarat sah ma'qudun alaih. Baik, kita duk bincang tajuk rukun jual beli yang ketiga. Rukun jual beli yang pertama, aqid ataupun susunan ulama ni dia bilan sirah dulu. Syarat sah jual beli ni ada rukun jual beli ada 3 ataupun 5. Jadi ulama kita mulakan huraian setiap rukun ini dengan syarat sah ijab dan qabul. Ada 6 syarat sah ijab dan qabul. Kita buat ataupun praktik ke-6 ini barulah diterima ijab dan qabul kita. Yang kedua yang telah kita bincang, dia panggil rukun yang kedua syarat sah aqid ataupun aqidain. Syarat sah 2 orang yang berakad, yakni pembeli dan penjual. Ada ciri-ciri orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjual beli. Bukan semua manusia dibenarkan oleh Allah Taala berurus niaga. Kita kena tengok ciri orang yang sah berjual beli ada 5. Kedua-dua tajuk telah settle. Tajuk yang terakhir kita bincang ini dia panggil syarat sah ma'qudun alaih, barang dan harga. Ada 5 syarat yang dinyatakan dalam kitab kita ini, iaitu 5 syarat sah barang dan harga. Dia combine sekali kerana mempunyai syarat sah barang dan harga ini, dia mempunyai syarat yang sama. Sama dengan akid penjual dan pembeli juga mempunyai syarat yang sama. Syarat sah barang yang kita nak jual dan barang yang kita nak beli ini ada 5. Kita duduk tengah bincang yang ketiga daripada 5. Yang pertama, mestilah benda yang barang yang kita nak beli itu suci. Yang kedua, mestilah barang yang kita nak beli itu mestilah ada manfaat pada syarak. Kita kena tengok barang yang kita nak beli adakah dalam syarak dikategorikan benda itu, barang itu ada manfaat. Bukan semua barang kita boleh akad jual beli. Ini kita dah settle. Binatang-binatang yang sah dijual beli dan tidak sah dijual beli kita dah selesai. Sambung yang ketiga malam ni, benda yang kita nak jual ataupun nak beli ni mesti benda itu mampu, ataupun bahasa lain dia panggil mudah untuk kita serah. Mudah untuk pembeli menyerahkan barang itu kepada penjual, ataupun sebaliknya penjual ini mudah untuk menyerahkan barang itu kepada pembeli. Itu dipanggil syarat yang ketiga, dalam bahasa Arab dipanggil qudratut taslimuhu, qudrah yakni mampu, taslimuhu untuk menyerahkan barang ataupun harga kedua-dua pihak. Jadi kita dah bincang sebelum daripada ni, ada pendetailan sedikit dalam tajuk ni, dalam syarat ini. Sebelum kita baca, kita dah buat huraian sebelum daripada ni. Malam ni kita akan buat ringkasan. Kita baca sebelum kita baca, kita ringkaskan dulu. Jadi taslim ataupun mudah untuk kita serah barang ini ni
Dia panggil taslimu, qudratut taslim, dengan makna ta'assur. Ta'assur ni mudah, mudah untuk menyerahkan barang itu kepada pembeli. Ataupun sebaliknya, pembeli itu mudah kalau penjual sukar untuk menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi pembeli mudah untuk mengambil. Tidak disyaratkan salin serah menyerah, disyaratkan satu pihak mampu ambil. Baik, kita detailkan, dia taslim ni terbahagi kepada dua. Mudah serah ini terbahagi kepada dua. Dalam kitab ni dia nyatakan secara umum. Kalau kita tak tahu pembahagian, kita sebenarnya pun okey, cuma secara orang panggil nak memantakkan kepahaman kita, kita detailkan. Kalau kita baca tanpa pendetailan, dia akan dari segi orang panggil confirmation, apabila isu dia ada 4 ke 5 isu di sini, kita tak boleh bahagikan kenapa. Apabila kita tak tahu secara detail. Contoh tu kita nak buat ringkas. Contoh, kenapa tak sah jual beli ikan yang berada di dalam laut ataupun dalam kolam yang kita milik kita. Kita ada kolam, kita akak jual beli atas, ikan dah ada dalam 50 ekor dalam kolam. Faiz nak beli 50 ekor ikan keli, saya dah ada 50 ekor dalam kolam. Akak jual beli 50 ekor tu dengan harga sekian-sekian, dengan harga contohnya 50 ekor dengan harga 200. Sah ataupun tidak? Boleh jadi sah dan boleh jadi tak sah. Kalau sah ni macam mana? Sah ni sekiranya kita ni mudah untuk mengambil ikan yang ada dalam kolam, mudah ambil. Apa makna mudah ambil? Mudah ambil ini tanpa memerlukan kepada usaha yang lebih, tanpa memerlukan perbelanjaan yang besar untuk ambil. Dua ciri dia anggap mudah. Sah. Tapi sebaliknya, kalaulah kita tak ambil siap-siap, pembeli nak suruh pembeli ambil, dan pembeli ni dia tak boleh nak ambil, payah bagi dia. Kalau nak ambil pun kena perlukan modal, kena beli pukak. Penjual kira dia nak kira mudah je, maka tak sah akad jual beli. Tanpa penjual kena ambil terlebih dahulu, buat naik 50 ekor atas darat, kemudian akad jual beli. Kenapa tak sah? Kita kata kerana sukar, kerana tak mampu untuk menyerah dengan mudah. Itu jawapan dia. Secara umum kita faham dah, okey dah. Tetapi secara mendalam lagi, dinamakan sukar itu sukar dari segi apa? Kerana sukar ataupun mudah ini ada dua. Itu kita detailkan supaya kita tahu termasuk isu-isu lagu ni termasuk dalam kategori mana. Mudah ini dia ada dua pembahagian. Yang pertama dia panggil taslimun hissiyun. Mudah hissiyun. Dia panggil mampu menyerahkan dengan mudah. Itu bahasa tepat dia. Mampu menyerahkan dengan mudah. Hissiyun, mudah. Macam mana yang kata mampu serah dengan mudah? Iaitu tanpa melibatkan dua isu. Tanpa perlukan modal, dia panggil mu'nah kabir, tanpa memerlukan modal untuk mengambil, untuk menyerahkan barang yang kita nak jual. Dan yang kedua, tanpa perlu kepada usaha yang banyak. Usaha, nisbah qudrah kita, usaha kita. Tak perlu kepada usaha yang banyak. Mudah aja nak ambil. Maka kalau sekiranya mudah, kiranya ada dua ciri ini, maka dianggap taslimun hissiyun, dianggap mampu menyerah barang dengan mudah. Apa makna mudah? Tak perlukan modal yang besar dan tak perlukan usaha yang lebih. Okey, settle. Contoh kita baca, ada 3 contoh yang kata mudah. Yang kedua ni yang agak kita panggil banyak, melibatkan isu-isu yang banyak, yang rumit terkadang. Yang kedua dia panggil taslimun syar'iyyun, mudah menyerahkan pada syarak.
Apa makna mudah serah pada syarak? Dari segi syarak tidak ada halangan dan tegahan untuk menyerahkan barang itu. Walaupun barang tu kita mudah serah. Barang ini tidak ada tegahan pada syarak untuk kita menyerahkan kepada pembeli. Walaupun barang itu bukan berada di jauh, duduk depan mata kita. Sekiranya di sisi syarak ada tegahan dan larangan untuk menyerahkan kepada pembeli, tegahan pada syarak, maka dianggap sukar, dianggap tidak mampu untuk menyerahkan kepada pembeli dengan mudah. Kerana ada halangan pada syarak. Walaupun barang itu depan mata kita, tapi syarak tidak membenarkan untuk pindah milik kepada orang lain. Kenapa? Kerana ada larangan. Maka larangan ini ada dua. Pecah lagi. Kenapa dipanggil tegah? Satu, yang pertama, tegahan ataupun larangan pada syarak yang boleh menjejaskan hak Allah Ta'ala dan hak anak Adam. Sekejap lagi kita akan tulis ringkasan peta minda. Kita bagi secara umum dulu. Kerana tegahan dan larangan yang menjejaskan hak Allah Ta'ala dan hak anak Adam. Kalau kita jual juga, barang ini boleh mengabaikan hak anak Adam. Boleh menjejaskan hak Allah Ta'ala yang ada dalam barang itu. Maka syarak tidak benarkan untuk menyerah. Contoh kita dah beri banyak contoh sebelum ni kan. Contoh yang pertama, mana contoh tidak dibenarkan menyerah, syarak tak membenarkan menyerah barang kepada pembeli? Kalau serah juga boleh menjejaskan hak Allah Ta'ala. Contoh hak Allah Ta'ala dulu. Pertamanya, kita bagi hari itu, menjual air milik kita, sedangkan air itu terhak untuk kita mengambil wuduk sahaja. Ini contoh nak bagi faham. Kita ada air satu botol sahaja air ni. Kita travel mana-mana, tempat yang tidak ada air, dan hanya ada air satu botol, kegunaan kita untuk mengambil wuduk saja. Untuk mengambil wuduk. Kalau kita jual air ini, menyebabkan kita tidak ada air untuk ambil wuduk. Sedangkan kita tidak boleh nak bertukar ke tayamum kerana dihukumkan kita masih lagi ada air. Maka air ini isu dia, kalaulah kawan kita minta nak beli, kita boleh tak jual air ini, kita tukar kepada tayamum. Maka hukum dia tidak sah menjual air yang ada untuk kegunaan mengambil wuduk dan nak mendirikan salat. Kalau kita jual air ini untuk kita ambil wuduk, dan wuduk itu merupakan hak Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana bergantung dengan hukum Allah Ta'ala mendirikan sembahyang. Dan nak mendirikan sembahyang itu, mestilah dengan wuduk. Sekiranya kita jual air, mengabaikan hak Allah, menjejaskan hak Allah Ta'ala. Kerana dalam air itu, hak Allah Ta'ala menekan kita supaya mengambil wuduk. Maka hukum kita jual, saya jual air ini harga RM1 sahaja. Ataupun oleh kerana air tidak ada, kita up harga. Saya jual sebotol ini RM5. Sah ataupun tidak, akad jual beli kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Ijab settle. Ijab cantik dah. Ijab cantik, qabul cantik. Syarat sah ijab qabul menepati 5 ataupun 6 syarat sah. Settle. Yang kedua, akid. Syarat akid settle. Orang yang jual, kita menepati orang, ciri-ciri orang yang boleh menjual. Pembeli juga menepati ciri-ciri orang yang boleh membeli. Settle 2 rukun. Rukun yang ketiga, makud, benda yang kita nak jual ini. Syarat pertama suci. Ya, suci. Syarat kedua ada manfaat. Ya, menepati syarat kedua ada manfaat. Tapi syarat ketiga, syarat barang yang ketiga tidak menepati. Apa dia? Kerana benda ini tidak mampu diserah pada syarat. Syarat menegah kita untuk menyerahkan barang ini kepada pembeli, kerana kalau serah juga mengabaikan, menjejaskan hak Allah Ta'ala di dalam air ini. Mana apa? Maknanya air ini dituntut, ditekan ke atas kita untuk ambil wuduk. Maka isu dia tidak sah jual beli. Itu contoh hak Allah Ta'ala. Ada lagi contoh biar. Satu contoh dulu. Hak anak Adam, kita bagi beberapa contoh minggu lepas. Hak anak Adam ni contoh dia, tak sah jual beli barang yang digadai. Kita gadai benda kita gadai benda kepada kawan kita,
Lalu benda yang berada di kawan kita, harta yang berada di kawan kita itu dia panggil harta gadaian. Kita berhutang dengan kawan kita minta supaya letak barang gadaian sebagai cagaran apa-apa kebarkalian berlaku. Sekiranya kita tidak mampu bayar hutang, maka cagar ialah harta. Maka harta yang dicagar itu di dalam syarak, dalam muamalat dipanggil barang gadaian. Maka barang gadaian ini walaupun dia milik kita, kita tidak sah menjual. Contoh barang gadaian tu motor yang digadaikan kepada kawan kita kerana apa? Kerana kita berhutang. Gadai ini dia kena sabit hutang dulu. Gadai berlaku dalam isu hutang saja. Apabila sabit hutang, lekat hutang, maka cagar. Akad cagaran. Barang cagaran itu kita nak jual. Motor itu kita nak guna duit, kita nak jual kepada orang lain, maka tidak sah. Melainkan sah jual kepada dia. Jual kepada dia sah. Kita berhutang duit dengan dia, kita tak mampu bayar, kita nak jual kepada dia, boleh. Sekiranya kita jual barang gadaian kepada orang lain, dia menjejaskan hak anak adan. Apa hak anak adan? Iaitu hak orang yang memberi hutang kepada kita. Kenapa? Di dalam motor itu, harta itu ada hak dia. Apa hak dia? Cagaran. Barang gadaian itu menjadi cagaran kepada hutang yang telah dia berikan kepada kita. Itu tidak dibenarkan oleh syarak menjual barang gadaian, kerana menjejaskan hak pemberi hutang. Itu contoh melibatkan, walaupun mudah kita nak serah motor tu duduk dengan dia dah, tapi menjejaskan hak anak Adam. Habis contoh. Yang pertama, yang kata tak mampu serah pada syarak sekiranya ada larangan yang boleh menjejaskan hak Allah Ta'ala dan hak anak Adam. Yang kedua, tegahan pada syarak, halangan pada syarak menyerahkan kepada pembeli sekiranya apa dia? Sekiranya boleh idha'atul mal, boleh menyusup nilai harta yang kita jual, maka syarak tidak benarkan serah. Dia panggil tegahan pada syarak, ada halangan pada syarak menyerahkan kepada pembeli sekiranya harta yang kita serah kepada pembeli itu meluputkan nilai ataupun mengurangkan nilai, pun syarak tak benarkan. Contoh dia bagi contoh di bawah ni. Contoh dia, kita bagi dulu contoh lain. Kita minggu lepas kita bagi contoh duit. Kat lain, tempat lain contoh duit. Contoh duit tempat lain. Kita nak jual benda ni, sekiranya kita serah, menyebabkan serahan kita ini boleh menyusut nilai, tidak dibenarkan oleh syarak menyerah. Ni tak susut nilai, kita serah sebab air. Ada benda yang susut nilai. Macam mana contoh dia? Contoh dia, emas tak susut nilai. Contoh seketul emas. Seketul dia beli, kemudian kita pecah dua. Kita pecah dua, baru kita serah kepada dia. Maka dengan sebab kita pecahkan dua ataupun tiga, tidak jatuh nilai emas. Boleh tak kita serah? Boleh, sah jual beli. Tapi sekiranya benda itu, kalaulah kita buat apa dengan, tak kira kita buat apa pun, asalkan serah itu susut nilai. Contoh benda yang susut nilai, duit. Kita nak jual duit. Ini contoh yang luar biasa. Kalau contoh biasa kita nampak duit, tak ada duit. Duit ni RM10 ataupun duit 100, sekepin 100. Saya nak jual kepada Bayuk, sekepin ni dengan harga 100 juga. Niaga apa? Tak apalah. Sebab ada interest, ada kepentingan pada duit tu. Boleh. Dia tak semestinya ada keuntungan lain. Kadang-kadang harga sama tapi kepentingan kepada benda tak sama. Value yang ada pada benda itu tak sama. Saya nak duit 100 ni Bayuk nak. Dan harga dia 100 duit, saya nak 50. Saya nak beli 100 keping, tapi saya nak harga dia dengan 5 helai duit 50. Itu harga dia.
Ha? Berapa tu? 200 setengah. Okey. Tiba-tiba sebelum sekepin ni duit 100 kepin, sebelum saya serahkan kepada Biuk, saya potong 2. Saya potong 2, saya serah. Dua-dua ataupun saya separuh. Tapi Biuk ni nak sekepin. Maka apabila potong 2 dia kurang tak? Dia kurang ke dia susuk ke dia luput? Luput nilai, maka tidak sah. Dia luput nilai, maka tidak sah. Contoh lain baju. Ini contoh mudah. Contoh duit tu, biasa orang Melayu kita panggil tukar. Tukar. Saya nak duit 10, saya ada 10 ringgit. Saya nak tukar dengan 10 kepin RM1. Saya nak duit halu. Duit halu RM1, 10 kepin. Jadi berapa? Jadi RM10. Saya nak tukar dengan RM10 sekepin. Orang kita panggil tukar. Sebenarnya tukar itu terjemahan daripada baik, jual beli. Tukar ni orang Melayu kita dia tak terjemah. Dia tak panggil, dia tak guna jual beli, dia terjemah. Hebat juga orang kita ni. Tapi akhir zaman ini sehingga dia menggunakan bahasa yang dia sendiri tak tahu. Kita ambil nakal daripada tok nek kita, nenek moyang kita panggil tukar. Nenek moyang kita ni dia tahu tukar itu adalah jual beli. Dia tak nak guna jual beli. Jual beli terjemahan daripada baik. Baik bahasa syarak, bahasa Arab. Ditukar, diterjemah kepada bahasa ibunda kita, tukar. Jadi orang kita dia jati diri, orang dulu dia bahasa Melayu sungguh. Dia tak main campur-campur dengan Inggeris dah. Kita hari ni rojak lah, sekejap Inggeris, sekejap Melayu, Arab jaran-jaran. Kita dah hilang dah. Dia punya bahasa ibunda semakin hilang. Banyak Inggeris dah. Cakap Inggeris tu standard pula. Kalau boleh cakap campur tu standard. Dia jadi lagu tu. Jadi cakap Melayu ni, kalau kita cakap Melayu, nak Melayu tua, tak ada nilai. Walah itulah kita punya jati diri kita. Sifat kemelayuan yang ada pada kita, salah satunya ialah bangsa. Kerana bahasa itu melambangkan bangsa. Bahasa pertuturan kita satu nilai yang ada pada bangsa itu. Kerana dia salah satu daripada pengenalan. Maka orang kita dulu dia tak nak guna bahasa Arab. Dia tertukar kepada makna, bukan terjemah, makna. Makna jual beli itu ialah tukar. Sebab tu dia kata, boleh tak saya nak tukar duit? Saya tak ada duit kecil, saya nak duit kecil. Nak berapa? Saya ada 10, saya nak RM1 lah. Kita hari ni tanya, tukar. Dah tukar tu apa dia? Tukar tu tukar lah. Dia tak tahu dah tukar tu apa dia. Dah tukar lah. Saya nak tukar ni. Maka kalau kita suluh, kalau kita tengok perspektif muamalah, tukar tu ada. Kan muamalah kata setiap urusan transaksi, urusan niaga, mesti melalui mana-mana akad dalam syarak. Dia tidak akan berlaku tanpa ada akad dalam syarak. Mesti ada. Cuma kita tak tahu. Bergerak saja harta daripada kita kepada kawan kita ini mesti melalui mana-mana medium dalam syarak. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Itu saja. Contoh kita tukar duit. Tukar duit itu jual beli. Kita tukar duit RM10 dengan RM1, bermakna kita jual duit kita harga RM10 dengan harga 10 kepin RM1. Orang kita panggil tukar. Dapat pahala kalau tahu. Tapi tak tahu, tak dapat pahala lah. Tukar selalu duit, tak dapat pahala. Kerana kita tak tahu. Asalnya akad itu, selesai akad, dapat pahala. Sah, semata-mata sah akad itu dapat pahala. Dia panggil pahala apa? Pahala akad. Pahala akad jual beli, pahala akad pinjam. Semata-mata akad, tak guna lagi barang tu. Kita akad pinjam. Pak nak pinjam pen boleh? Pen tak boleh pinjam, tak usah pinjam. Contohlah. Pak nak pinjam buku boleh? Dia kata boleh. Saya bagilah pinjam buku saya kepada ustaz. Tak payah hargalah, bukan jual beli, pinjam. Saya bagilah pinjam buku saya ini kepada ustaz 1 hari saja. Tu akad jual beli. Sah semata-mata akad, walaupun buku itu masih lagi tidak digunakan oleh orang yang pinjam, dapat pahala. Pahala apa? Pahala semata-mata akad. Dia guna pula barang yang kita bagi pinjam, pahala lagi. Pahala dia guna barang. Dapat pahala akad, pahala guna.
Macam kita menikah lah. Menikah dia mudah faham. Semata-mata sah akad nikah, dapat pahala tak? Pahala apa? Pahala akad tu. Pahala akad nikah. Akad nikah dengan akad jual beli sama. Sama dari sudut syarat sah. Dia hampir sama. Semata-mata akad tu sah, akad nikah, dapat pahala akad. Walaupun kita tak guna lagi isteri kita. Guna pahala lain. Tengok dia dapat pahala, sentuh dia dapat pahala. Jimak dia dapat pahala, istimta' dapat pahala. Isteri tak tahu. Tak tahu menikah. Nah, nikah lama dah. Lepas tu pula nak tambah pula dah. Kenapa tak nikah dah? Ingat muda lagi. Tengok macam bujan dah. Istimta' dia beza dengan jimak. Pahala istimta' dia beza dengan jimak. Tapi pahala tu besar jimak lagi lah dengan istimta'. Istimta' ni kalau dalam bahasa tua dia panggil mengambil kesedapan dengan isteri kita. Tu istimta'. Beza dengan jimak. Dia pahala dia tak sama. Pahala besar jimak. Istimta' dapat pahala juga. Tengok pahala. Istimta' ni dia panggil mengambil kesedapan. Sentuh. Sentuh tu dia panggil istimta'. Sentuh isteri kita. Tak jimak pun, tapi sentuh. Maka dapat pahala dengan sentuh. Rugilah orang tak menikah lagi tu. Tak dapat buat ibadat melalui pernikahan lah. Cuma kita ni tuan-tuan, dia apabila kita tinggalkan syariat, kita tak rasa benda tu tak menyerat dan hati kita sebagai amalan. Kalau kita puasa, rasa ibadat. Kalau kita keluar zakat, rasa. Kalau kita sedekah, rasa, banyak ni dapat pahala ni. Sedekah hari ni berapa? RM1 puasa banyak pahala. Dia nampak ibadat. Apa lagi? Semayan. Dia rasa dapat pahala ni, semayan. Benda lain dia tak nampak. Dia terbiasa dah. Lama sangat dah kita zakat, haji. Bab ibadat ni. Bab menikah, hilang. Bab muamalat lagi hilang. Jual beli. Jual beli tak rasa apa. Boleh tahan lagi tak rasa apa. Hak tak tahan punya, dia tak rasa pun ibadat. Dia tak anggap apa benda tu sebahagian daripada syarak. Betul cincai. Orang tanya kenapa tak ada ijab kabul. Dia tanya kita balik. Kenapa nak kena ada ijab kabul? Dia dah bagi barang, saya dah bayar. Settle lah. Sedap juga dia pun. Kita tanya kena ada ijab kabul lah. Syariat kita, nikah ada ijab kabul? Ada. Tu menikah dia kata. Nampak tak? Itu syarak. Semakin pupuh, semakin hilang depan mata kita. Habis. Duduk di mana tadi Pak? Lagi jauh dah. Contoh di mana tadi? Idha'atul ma. Idha'atul ma ni kita tidak dibenarkan oleh syarak untuk menyerahkan sekiranya serahan kita itu boleh menghilangkan nilai ataupun luput nilai. Boleh mengurangkan nilai ataupun meluput nilai. Kurang pun tak boleh. Benda tu tak habis nilai, ada lagi harga tapi kurang. Kurang. Contoh dia, apa dia? Kalau dalam ni dia bagi contoh kain lah. Baju kita sekiranya kita potong dua, tak ada harga. Tapi kalaulah kita pisahkan dua ada harga, tak apa. Contoh dia apa? Contoh dia khuf. Khuf ini dua. Biasa khuf kan? Dia Mekah jual. Ni Malaysia tak jual. Khuf ni. Pergi di Mekah, kalau kita buat umrah bila-bila, buat balik khuf. Biasa-biasa air zam-zam apa semua kena dah. Orang tak kena khuf. Buat balik khuf, harga dia kadang-kadang RM25, RM28, RM30, tak tentulah. Khuf ini dia dua pasang. Kalau kita jual satu-satu, dia tak susut nilai. Maka kalau benda tak susut nilai, sah jual. Kita nak sepasang saja. Penjual tu kata, boleh. Maka susut tak nilai dia? Tak susut nilai. Maka sah, boleh serah. Sekiranya benda tu tak susut nilai. Baik, habis. Kita baca. Kemudian last sekali kita buat ringkas. Baca ni kita dah tahu contoh-contoh tadi, kita tahulah, boleh trace sendiri contoh ni masuk dalam kategori mana. Kata pengarang kitab, qala al-musannif rahimahullahu taala, maka tiada sah menjual sahaya dan binatang yang lari. Ke baca dah ni Bayuk? Belum Ni contoh pertama. Contoh yang tak boleh diserah. Maka tiada sah menjual sahaya dan binatang yang lari. Sahaya dan binatang yang lari. Sahaya ni saya lah, saya yang lari.
Hamba yang lari. Menjual sahaya yakni hamba yang lari, dan binatang yang lari sama. Binatang yang lari, hamba yang lari. Kita nak jual hamba kita, tapi hamba lari dari rumah. Dia tak nak duduk dengan tuan dia. Tuan ni kasar sangat, zalim sangat, demam pun suruh buat kerja, haram. Dan dia tak sihat, dia cakap, saya tak sihat tuan, saya sakit hari ni, minta saya cuti. Suruh buat kerja paksa juga, haram. Itu antara peraturan ataupun etika hamba yang mesti dipatuhi oleh tuan dia. Syarak telah menggubal undang-undang, walaupun syarak mengekalkan sistem perhambaan yang ada pada zaman jahiliah, tetapi syarak gubal undang-undang yang ketat. Antara undang-undang dia, tuan dia tidak boleh menyuruh hamba dia bekerja sekiranya hamba dia sakit. Yang kedua, tuan tidak boleh menyuruh hambanya sekiranya hamba dia tak mampu, dia orang panggil di luar kemampuan hamba. Hamba dia tak boleh buat, tak mampu buat, dia paksa buat juga, maka haram ke atas tuan dia. Jadi tiba-tiba tuan dia tak berasa selesa dengan tuan dia, dia lari lah. Dia lari, maka tuan ambil keputusan, hamba ni cik lari daripada rumah aja, dia kata cari-cari lari, buat balik seminggu, lari balik. Aku buat decision, inilah jual lah, murah-murah pun tak apa, ambil siapa nak. Kita pun nak lah hamba ni buat balik rumah, buat kerja lah. Suruh apa saja boleh suruh hamba ni, kecuali yang tak boleh suruh benda-benda yang syarak tak benarkan. Maka kita tak mampu cari, ya hilam tu tak mampu, kita pembeli ni tak mampu, penjual lagi tak mampu lah. Sah ataupun tidak, maka tidak sah. Binatang yang lari pun tidak sah, dan hamba yang lari pun tidak sah, melainkan yang sah yang kita sebut sebelum daripada ni, pembeli itu dia terror. Pembeli kata lari, tak apa, saya boleh cari sekejap je, maka sah jual. Sah jual. Binatang yang lari pun dia boleh cari, hamba yang lari pun dia boleh cari sekejap je, dia boleh detect, sah. Maka jika dijual dan yang sesak, binatang hilang ataupun binatang yang sesak, hamba yang hilang ataupun hamba yang sesak ataupun binatang yang sesak, tak boleh juga, tak jumpa cari. Dan yang ketiga, tak sah juga sahaya ataupun hamba binatang yang lari. Yang kedua, binatang yang sesak, hamba yang sesak. Yang ketiga, dan yang dirampaskan dia. Kan dia kan sahaya ataupun binatang itu. Binatang kita, lembu kita orang rampah. Curi dengan rampah ni ada beza lah, selalu kita sebut lah. Curi pun tak apa, rampah pun tak apalah, sama je contoh. Lembu kita orang curi ataupun orang rampah, kita jual kepada kawan kita, aku nak jual murah ni, motor aku kena curi. Boleh cari tak? Tak boleh. Tak boleh cari, tak sah. Tapi kalau dia kata aku boleh cari, bila hilang? Pagi tadi selepas subuh. Ni pukul apa ni? Ni pukul 8. Sempat lagi, dia tak ada keluar lagi ni daripada KL ni. Aku kaki ramai. Boleh tak? Boleh. Sah jual sekiranya dia mampu cari. Ni contoh tak sah ni sekiranya dia tak mampu. Maka jika ni, dan yang dirampaskan dia, kan dia tu kan sahaya ataupun binatang, tak sah jual tu bagi siapa dia? Bagi orang yang tiada kuasa, yang tidak mampu mengembalikan dia kan sahaya dan binatang. Tak sah jual kepada pembeli yang tak mampu cari. Itu je poin dia. Tambah ada, kita nak jual benda yang dirampah, tak boleh. Rampah ni dia beza sikit je. Curi dengan rampah ni. Rampah ni dia depan-depan mata kita. Rampah. Dia ambil depan kita. Tu dia panggil rampah. Dia tak melakukan sebarang bentuk kekerasan. Tu dia panggil rampah. Adapun samun, tu dia rompok. Dia ambil dengan kekerasan. Itu dia panggil rompok. Ada 3 benda je dalam Islam. Curi, rampas, rompok. Rompok dengan samun lah. 3 benda. Kalaulah dia curi secara sembunyi, kita luar pengetahuan kita, dan tempat itu di tempat yang kita dah simpan pada tempat yang selamat, dia curi tanpa pengetahuan kita, dia panggil curi. Mengambil harta benda orang lain secara terbuka depan mata dia pemilik, depan mata pemilik,
tanpa sebarang bentuk kekerasan. Orang panggil rampas. Rampas. Hukum sama, haram. Haram mencuri, haram rampas. Dia mengambil harta pemilik, harta orang lain dengan cara kekerasan, itu dia panggil rompak ataupun sama. Hukum sama. Rampah. Satu lagi dia panggil rampah juga. Sekiranya kita ambil barang pemilik orang lain, diletak tempat terbuka, dia tak sembunyi, tanpa izin, tanpa pengetahuan pemilik, rampah juga, bukan curi. Pakai selipar kita semua ada tu. Sekejap lagi ada siapa-siapa nak ambil wuduk, dia rampah selipar siapa-siapa. Dia tak sambung, dia rampah. Dia rampah selipar siapa-siapa. Kononnya warak dun wabarqa panggil. Warak lah dia kata, bagi ni Faiz bagi, mesti bagi, dia kena aku. Kita sambung selipar Faiz, pergi ambil wudu. Mana hujah kita? Satu, aku kenal dia, kalau aku minta dia bagi. Hujah yang kedua, mesti bagi punya, aku nak ambil wudu. Takkan dia tak nak pahala? Pandai dia hujah dia. Dua-dua hujah itulah menyebabkan dia menhalalkan rampas harta milik orang. Haram hukum dia. Kerana tidak boleh menggunakan zam di dalam muamalat. Tu formula dia. Zam nanti kita akan belajar. Ada kaedah zam dibenarkan di dalam ibadat sahaja. Ibadat tak perlu yakin. Hanya memadai zam. Masuk waktu zam. Cuma keluar ibadat tu kena yakin. Nak masuk ibadat tak perlu yakin. Zam saja cukup. Tapi nak keluar ibadat mesti yakin. Nanti kita akan belajar formula kaedah dia dalam bab ibadat. Tetapi di dalam bab muamalah, Islam sangat ketat sehingga tidak membenarkan level zon. Mesti yakin. Yakin baru kita boleh guna harta milik orang lain. Apa makna yakin? Keizinan dengan mulut dia. Tak boleh andaian dengan hati. Hati andai dengan hati macam mana? Aku kenal dia. Kenal itulah memberatkan hati kita untuk dia bagi. Memberatkan hati untuk dia bagi itu dia panggil zon. Sangkaan berat, sangkaan hati dia memberi izin kepada kita. Itu zon. Maka tidak dibenarkan menggunakan zon dalam muamalat. Mazhab Syafi'i. Ada detail lah perbahasan lagi. Tapi itu qaul mu'tamad. Banyaklah kita nak buat. Nak masjid. Tahu, pantah. Dia sayang. Kasut dia nak ambil wudu. Duk sapu kasut orang lain. Tak kena pun. Lagi teruk tak kena. Kasut siapa tak tahu. Kasut orang duk semayan. Nak lepas tu pakai pinjam sekejap ya. Pinjam Melayu tu. Pinjam dia ada akak dia. Orang kita ni banyak buat hukum sendiri. Pinjam sekejap ya. Bila minta pinjam ni, takkan dia tak bagi. Tak cakap pandai. Dia kona tu, apa dia. Kona buat alasan tu. Lagi teruk tuan-tuan. Ni teruk lagi ni. Ni berpegang tadi mazhab Syafi'i lagi. Cuma dia reka. Ni mazhab jahili. Dia turun selipar dia, kasut dia orang curi. Ni dia intai kasut orang lain. Kasut dia kena curi, dia intai kasut orang lain. Dia tengok kasut orang lain. Dia curi pula. Boleh tahan lagi lah. Dia tengok kasut orang ada, kasut masjid ada, kasut orang dia tahu. Tak boleh kan. Nanti orang nak turun nak pakai kasut mana pula. Dia pun curi kasut masjid. Boleh tahan lah. Dia turun martabak sikit, curi kasut masjid. Dia kata tak curi ustaz, pinjam sekejap lagi sampai rumah saya hantar balik. Pinjam minta dengan siapa dia? Harta masjid ni. Pinjam minta dengan siapa? Dia pergi ambil selipar tandah masjid tu. Pandai juga selipar tandah. Maka selipar masjid ini boleh digunakan untuk awam. Siapa boleh guna kerana harta awam. Gunalah. Tujuh dia lah. Harta awam ya, harta masjid ya. Tetapi dari segi penggunaan harta kena tengok ilmu muamalah, bukan tengok ilmu ibadat. Dia tak ada ilmu ibadat. Tengok ilmu muamalah bagaimana cara dia. Undang-undang dia macam mana? Undang-undang dia kalau harta masjid, ya pertama harta awam yang boleh digunakan siapa saja. Tetapi penggunaan itu mesti dikhususkan untuk tertentu saja. Kita tengok kalaulah masjid itu membenarkan, dia panggil dalil untuk kita tengok penggunaan harta masjid. Kalaulah masjid itu menyediakan tandah,
dan di dalamnya ada pai air, di dalamnya ada sabun, apa hukum menggunakan air dalam tandah, apa hukum menggunakan sabun? Haruh. Karena ada dalil untuk kita guna. Kan dalam bilik, dalam tandah itu, di sebelah tandah itu ada bilik yang disediakan untuk mandi. Apa hukum mandi menggunakan air masjid? Haruh. Boleh, kerana disediakan. Tapi jangan pandai-pandai. Kalau bilik mandi tidak ada, orang kita dia mudah mandi dalam tandah. Dalam tandah, air masjid, milik masjid hanya tertentu untuk kegunaan istinja yang dikhaskan saja. Apa istinja yang dikhaskan? Dua. Pertamanya untuk berak, yang keduanya untuk basuh kecil. Adapun untuk basuh seluruh badan di luar daripada penggunaan yang dibenarkan oleh ahli jatuhan kuasa. Jangan pandai-pandai harta masjid payah. Nak minta maaf dengan siapa dia? Minta maaf pengurusi. Bukan harta pengurusi. Harta milik masjid. Pengurusi diberi amanah untuk handle saja. Pengurusi kata, saya bukan harta saya. Harta masjid ni. Yalah, kan pengurusi masjid. Saya ni pengurusi saja. Urus saja harta ni. Mana boleh saya bagi kat awak mandi. Contohlah. Tapi pengurusi ni dia boleh membenarkan. Sekiranya ada majoriti membenarkan. Ahli jawatan kuasa, sebab tu kena mesyuarat dulu untuk membenarkan benda-benda harta ni digunakan. Banyak tu guna air masjid kena ganti tu. Wajib qada, wajib ganti balik. Guna air masjid di luar daripada benda yang dibenarkan oleh ahli masjid. Mandi tempat yang tidak dibenarkan masjid. Lah ni setengah masjid dia buat siap. Buat tidak dibenarkan mandi. Lagilah haram. Tak ada sibuk pun kita buat. Lebih. Tu contoh rampah. Banyak kita rampah hari ni. Rampah air. Ambil uduk lah rampah air. Pergi rumah kawan kita. Kawan tak ada. Paik dulu luar. Guna je lah. Takkan dia tak bagi. Paik rumah kawan kita luar. Nak ambil uduk ni. Kawan tak ada. Janji dengan kawan. Kawan tak balik lagi. Janji pukul 7. 7 pergi rumah kawan tak balik lagi. Kita nak semayang maghrib. Ambil uduk lah. Kawan tak ada. Nak minta tak boleh. Lah ni boleh lah ni telefon. Boleh mesej boleh. Tapi guna dulu baru minta. Kawan balik, aku guna air paip tadi. Tak apa guna. Tak apa, dah dibagi izin lah. Kalau kita guna dulu, salah. Cuma lepas tu kena minta lah. Tu hak menjadi hak. Ke atas kita kena minta izin. Habis, contoh selesai. Dan kita tak boleh lajak ni sebab ada satu kitab ni. Saat lagi saya pukul 1. Jenuh. Dan tiada sah. Baik. Satu contoh selesai. Maka jika dijualkannya, dah tak jual sahaya, jual binatang lari, binatang sesak, binatang yang dicuri, yang dirampas bagi orang yang tidak mampu ambil, maka jika dijualkan yang tersebut, yakni sahaya dan binatang yang lari, binatang dan sahaya yang sesak, binatang dan sahaya yang dirampas itu, bagi yang kuasa, bagi mereka yang mampu mengembalikan dia, ambil balik sahaya dengan binatang yang lari, yang sesak, yang dirampas itu, apa hukum? Sah jualnya. Habis. Jika tiada berhajat, sah tu syarat dia dua. Jika tiada berhajat kepada belanja, pada nak ambil itu, pada mengembalikan dia. Tidak berhajat kepada belanja, pada nak ambil balik binatang dan hamba yang dirampas itu. Dan contoh kedua, dan tiada sah menjual burun yang terban pada hawa. Ini kita baca cepat kerana kita dah tahu dah contoh-contohnya ni duduk di dalam bab mana. Ini taslim hissi dipanggil. Tak mampu nak serah pada hissi. Contoh yang kedua, dan tiada sah menjual burun yang terban pada hawa pada udara. Macam mana nak jual burung terbang di udara? Pelik juga. Tiba-tiba burung nak jual. Dah, ini isu dia burung kita. Burung kita bela burung, burung merpati kita ada 10 ekor. Kawan kita nak beli 10 ekor ni. Masa nak akak jual beli, burung tak ada dalam sangkar, terbang. Kita buka pintu, dia keluar, dia terbang. Kita akak jual beli 10 ekor yang duk terbang tu. Kira aku nak jual berapa? Murah-murah lah. Sebab mu kena ikat sendiri, mu kena tangkap sendiri.
10 ekor harga dia RM50 saja. Akak jual beli, maka tak sah. Kenapa? Kerana burung yang terbang di udara itu tidak mampu kita serah secara hissi. Tak mampu nak serah secara mudah. Kena tangkap dulu baru kita jual. Walaupun dia kata, jika dia kata tak apa, petani pun boleh mari ambil balik. Petani dia masuk dalam sangkar. Memang biasa dia keluar pagi, petang dia balik. Dia jarang tak balik rumah. Dia kata, burung aku ni memang taat sungguh. Kalau kadang-kadang orang ni dia tak taat juga. Ada juga dia tak taat. Tapi burung aku taat. Aku bela 5 tahun dah, tak pernah tak balik. Sah ke tidak? Jawab dia tak sah. Jika beradab biasanya ia burung itu kembali kepada sarannya sekalipun tidak sah. Walaupun setakat kita bela 5 tahun tak pernah tak balik lagi lah, tak sah juga. Dan tiada boleh berpegang dengan dia, tak boleh nak menjadikan dalil dengan tak pernah dia tak balik tu. Adab dia tak balik tu, tak pernah dia tak balik dalam saran dia, tak boleh nak menjadikan dalil dengan dia dengan balik burung tadi ke dalam saran, kerana tiada akalnya akal burung. Burung ni jenis tidak ada akal, maka tak boleh kita nak berpegang kepada dia, akan kembali kepada saran dia. Walaupun beradab sekak kita bela, takak kita duduk bela dia, memang tak pernah lagi tak kembali pada tempat jam sekian-sekian. Tapi kalau lebah lain, contoh lebah dan menjual lebah, Allah pada kata menjual burung dan menjual lebah padahal ibunya tiada di dalam saran, dan tiada sah menjual lebah padahal ibunya, yakni rajanya, raja lebah, pemaisurinya, pemaisuri lebah, tiada di dalam sarannya. Tak sah jual lebah yang ibu dia tidak ada dalam saran. Ibu ni maksud dia pemaisuri, raja. Bukan ramai-ramai itu dah, raja. Jadi lebah ni dia berbeza dengan binatang lain. Allah Ta'ala beri ilham kepada dia untuk taat kepada raja dan pemaisuri dia. Pemaisuri ni, segala raja segala rakyat dia atau segala lebah biasa-biasa ni, dia akan akur, dia akan ikut ke arahan raja. Sebab tu dia nak pindah satu tempat, satu pokok kepada pokok lain, dia akan ikut pemaisuri, raja dia. Sebab tu yang duduk depan sekali ialah raja. Dia terbang banyak-banyak tu, raja lah yang akan jadi leader dia. Berbeza. Kalau kita nak jual sarang lebah madu keluluk, kita nak beli saran keluluk, harga dia satu saran, harga dia 200 contohlah. Maka kita kena cek dalam sangkar, dalam sarang lebah itu ada ataupun tidak raja dia. Nak tanya tuan. Tuan dia kata ada, kita bukan tahu raja apa dia. Tengok lebah sama je. Kecuali orang pakar, memang dia pakar peternak lebah keluluk, ada pengalaman, kenal tiap-tiap ekor lebah dia kenal. Ni raja, pemaisuri, ni rakyat biasa. Dia kenal. Tak apalah. Kalau dia tak kenal, kena tanya penjual. Raja ada tak ada raja dalam sarang ni nak beli? Walaupun ada benda lain, lebah-lebah lain ada, hak lain dia nak keluar separuh, duduk dalam separuh, nak beli, maka kena tengok yang di dalamnya ada ataupun tidak raja. Kalau ada sah, kalau tidak ada tidak sah, kerana tidak dibenarkan untuk kita serah. Tak mampu serah. Contoh yang ketiga, sah, jawab dia, maka jika ibunya di dalam sarannya, ibu yang ni pemaisuri di dalam sarannya, sah dijualkan dia kan lebah. Kerana apa sah? Kerana boleh berpegang, boleh dijadikan dalil dengan kembali lebah lain akan kembali ke dalam saran. Kerana lebah lain itu boleh dipercayai dengan kembalinya ke dalam saran lebah-lebah lain apabila raja dan ataupun pemaisuri ada di dalam sarannya. Dan tiada sah menjual, contoh ketiga, kita habis contoh ketiga ni. Dan tiada sah menjual umpama ikan di dalam kolam yang luas, jika sukar, yakni payah mengambil ikan, maka jika mudah, sah dijualnya. Jika tiada menegah oleh air akan melihatnya. Kita dah nampak dalam kolam tu ada ikan yang kita nak beli dan mudah untuk kita ambil, kesah.
kerana dia panggil mudah secara hissiyun. Dan tiada sah, ni contoh idha'atul ma, contoh tak mampu serah kerana boleh susut nilai. Dan tiada sah menjual satu suku yang muayyan, wallahu alam. Sambung minggu depan, sambung minggu akan datang, dua contoh untuk habiskan syarat yang ketiga ni. Kemudian kita sambung syarat keempat, Malik. Syarat keempat ni simple, payah sikit, syarat ni je banyak sikit huraian dia. Syarat ketiga, contoh ada dua lagi, tak akan sambung minggu akan datang, iaitu tidak sah menjual satu suku yang muayyan apabila dipotong kurang harganya. Ini dia panggil kerana tak mampu diserah dengan mudah kerana ada tegahan pada syarat. Mana tegahan pada syarat? Syarat tidak membenarkan menyerah barang yang susut nilai ataupun barang yang luput nilai. Dan contoh yang terakhir, menjual mata benda yang digadai. Itu dia panggil halangan pada syarat. Okey. Settle. Tak, kiranya dah tak habis lagi, tak payah buat terminal lagi Tak. Kita buat closing kan. Dua ni kita habiskan baru kita buat terminal. Peta dia untuk lakaran. Apa nama ni, taslim, qudrah taslim tu terbahagi kepada dua. Apa nama ni, pada syarat terbahagi kepada dua. Terpecahkan. Wallahu a'lam.